Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu. Cikgu harap kamu sihat, jaga diri, jaga kesihatan. Banyakkan minum air. Tiba bagi nasihat tentang kesihatan. Okey, baik, tanpa buang masa, jom kita belajar bahasa Melayu. Jom belajar bersama cikgu Nizam. Alright, jom kita teruskan. Jangan buang masa. Tarik nafas. Hembus. Keluarkan bau-bau busuk mulut tu Alright. Sebelum kita mulakan, cikgu akan terangkan objektif dan kriteria kejayaan yang ingin kita capai pada hari ini. Benda ni cikgu kena terangkan, cikgu kena beritahu pada kamu semua apa yang kita nak capai pada hari ini. Simple saja Okey, objektif kita pada hari ini supaya murid mengenali penulisan karangan tidak berformat. Kita masih lagi dalam karangan tidak berformat, iaitu karangan autobiografi. Autobot, my name is Optimus Prime. Lebih kurang macam tu lah. Okey, kemudian kriteria kejayaan kita supaya murid dapat belajar menulis karangan autobiografi berdasarkan isi penting. Kat sini cikgu akan bagi satu karangan autobiografi. Kemudian cikgu akan bagi juga suggestion cadangan untuk melengkapkan isi penting tersebut menjadi perenggan. Kemudian cikgu macam biasalah cikgu akan letakkan tempat-tempat kosong, kemudian kamu boleh isi isi berdasarkan isi penting yang dah cikgu bagi tu. Okey, boleh faham, jelas? Kalau jelas senyum sikit. Petik jari Kalau faham petik jari 10 kali Alright, jom kita teruskan. Apa ke jadah apa ke bendanya karangan autobiografi ni? Kat sini cikgu akan jelaskan dulu sebelum kita mulakan, cikgu akan jelaskan apa itu karangan autobiografi. Okey, karangan autobiografi merupakan karangan tidak berformat. Macam biasalah dia karangan tidak berformat, dia tak seperti surat, tak seperti syarahan, tak seperti berita, tak dia karangan tidak berformat, karangan biasalah. Kemudian karangan jenis ini biasanya memerlukan kamu membayangkan diri kamu sebagai sesuatu benda secara terperinci. Maksudnya dia suruh kamu imagine bayangkan diri kamu, bukan diri kamu, kamu bayangkan diri kamu sesuatu yang lain. Contohnya pensil ke, stokin ke, stokin buruk ke, kucing ke, kambing aku sepasang stokin, aku sepasang kasut, macam tu. Itulah karangan autobiografi. Aku sekuntum bunga, aku seekor kambing, aku seekor cicak, macam itulah lebih kurang. Itulah karangan autobiografi. Cikgu rasa kamu semua faham dan pernah buat sebelum ni cuma bezanya cara penulisan tu Kalau tahun 1 2 3 tu biasanya simple saja karangan autobiografi dia Kalau tahun 4 5 6 tu dia dah advance sikit dengan ayat-ayat perluasan perkembangan idea, perluasan subjek, perluasan predikat dalam setiap perenggan tersebut supaya ayat tu menjadi lebih jelas Okey, faham semua? Nampak beza dia karangan sama tapi cara penulisan berbeza mengikut tahap. Okey, jom kita teruskan. Jangan buang masa lagi dah. Kalau dahaga boleh minum. Kalau letih boleh exercise dulu, ketuk kepala dengan cawan Karangan autobiografi ni biasanya aturan dia sama je. Sama je. Aturan membina karangan dia. Dia mesti ada nama. Nama apa? Kalau kambing, kambing lah. Kalau monyet, monyet lah. Kalau katak, katak lah. Aku seekor katak. Kemudian tempat asal dia. Tempat asal dia kat mana? Contohnya kalau dia basikal, aku sebuah basikal. Asal dia mestilah dari kilang. Kilang membuat basikal. Kemudian dilahirkan di mana? Di kilang lah. Kilang tu dekat mana? Dekat Shah Alam. Contohnya itu tempat asal dia Shah Alam. Dilahirkan di sebuah kilang membuat kasut contohnya Kemudian proses pembuatan dibuat daripada apa kemudian dibungkus dibungkus dengan elok untuk dihantar ke mana. Dia format dia sama je lebih kurang sama ada dia benda ataupun haiwan. Haiwan dia lain sikit lah sebab dia benda hidup dia tak diperbuat, dia dilahirkan oleh ibunya. Ini untuk benda hidup. Kalau kamu buat aku seekor cicak ni contoh. Okey, kemudian
isi pertama, kedua, ketiga tu sama lah. Perjalanan dari kilang, pergi ke tempat pameran, kemudian di mana dipamerkan, berapa harga je, siapa kawan-kawan dia, apa semua. Betul tak kan? Dia mesti jumpa kawan-kawan dia tak? Kemudian seterusnya proses dia, proses penggunaan dengan tuan baru. Contohnya pada suatu hari nanti tiba-tiba datang seorang lelaki. Macam tu lah, tertarik dengan aku. Contohnya kemudian dia beli aku, ya. Dia hadiahkan aku ni kepada anak je yang bernama Pak Karim. Pak Karim pula tiba-tiba pula, ya. Kemudian dia menjaga aku dengan baik sehingga sepanjang hayat aku. Okay, bila penutup ni biasanya dia mainkan dengan emosi, sama ada dia nak bagi sedih ataupun gembira. Ingat ya, karangan autografi macam ni lah ya. Aku seekor cicak, aku sepasang kasut, aku sepasang stokin ya. Dia penutup dia ada dua yang boleh kamu buat, sama ada kamu nak bagi pengakhiran cerita tu sedih ataupun pengakhiran cerita tu gembira. Contohnya bagi benda ya. Benda kalau nak sedih biasanya akhirnya aku tiba-tiba koyak kan. Betul tak kan? Buruk, lusuh, kemudian aku dibuang ke dalam tong sampah, tuan aku telah memberi barangan yang baru contohnya kan. Kamu pun berasa sedih. Tapi pada masa untuk gembira pula biasanya setelah 3 tahun aku masih lagi diguna oleh tuanku. Tuanku nampaknya dia begitu menjaga aku dengan elok sepanjang 3 tahun ni. Ini contoh ya. Dia pengakhiran yang gembira ya. Aku berharap kemudian bagilah harapannya, berharap dapat berkhidmat ya, memberi khidmat yang lebih baik kepada tuanku sehingga sampai bila-bila. Ini contoh ya, itu pengakhiran yang gembira lah. Ya, dia ada dua pilihan, sama ada kamu nak akhirkan dia mampus kan, masuk dalam tong sampah ataupun dia kekal bersama tuan dia. Itu terpulang, tapi biasanya kita akan buat happy ending lah kan. Kalau kita tengok movie pun mesti kita nak happy ending. Tak apa, takkanlah nak tengok movie hero dia mati pula kan, mati katak macam tu je kan. Mestilah tak seronok. Jadi kita buat happy ending. Alright, jom kita tengok apa karangan kita yang kita nak buat. Simple, senang, mudah, cuma beza ayat je mengikut tahap. Hari ni cikgu buat tahap 2 lah ya. Tajuk dia Aku Sebiji Bola. Aku sebiji bola. Semua orang tahu apa itu bola ya. Bola tu bulat ya, berbentuk sfera, digunakan untuk tendang sana, tendang sini, tendang sampai masuk gol ya, tendang muka engkau ya. Okey, baik. Kat sini pendahuluan dia, isi penting dia nama, dilahirkan, diperbuat daripada apa. Nampak? Bila bola benda, dia mesti ada nama, dilahirkan di mana. Kemudian diperbuat daripada apa. Macam mana kita nak kembangkan tiga isi penting ni menjadi satu perenggan yang lengkap. Okey, tengok contoh yang cikgu bagi ya. Masa tu karangan ni dia tak ada apa tu? Dia tak ada jarak dulu ya, sebab dia perenggan yang pertama. Okey, aku sebiji bola. Ceritakan dulu ya, aku sebiji bola. Kemudian lengkapkan kat sini. Namaku Adidas. Kamu letaklah nama Nike pun boleh, Puma pun boleh, tak ada masalah ya. Oasis pun boleh, tak ada masalah. Jangan kau letak G-Shock dah. G-Shock tu jenama jam. Bukan jenama bola kan. Cucuk biji mata nanti. Okey, baik. Kemudian kamu sambunglah. Aku benda ni. Dilahirkan di sebuah kilang alatan sukai yang terletak di mana? Saya cerita juga kan, terletak di mana? Di Shah Alam contohnya. Terpulanglah pada kamu di Perak. Tapi janganlah buat dekat overseas ya. Buat dekat dalam Malaysia cukup. Dalam Malaysia. Kita utamakan negeri-negeri, nama-nama negeri dalam negara kita ya. Okey, baik. Kemudian aku diperbuat daripada campuran getah. Diperbuat daripada campuran getah. Macam tu. Akhirnya dia jadi macam ni. Aku adalah sebiji bola. Namaku Adidas. Aku dilahirkan di sebuah kilang alatan sukai yang terletak di Shah Alam. Aku diperbuat daripada getah. Daripada campuran getah. Simple je. Untuk perenggan yang pertama. Kemudian perenggan yang kedua kita crowdkan sikit ya. Biar sampai juling biji mata ya. Okey, jom kita tengok perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua ni isi pertama dia, setelah siap dihantar menggunakan lori,
tiba di kedai peralatan sukan diletakkan dengan harga RM150. Biasalah Adidas original ya, bukannya Adidas ciplak. Ni original punya RM150, cik. Okey, baik. Untuk perenggan yang kedua ni dia kena ada jarak lah. Jarak yang 1 jari ya, macam biasa. Kemudian kamu buatlah. Setelah ni contoh cikgu bagi ya. Setelah aku siap dibuat, setelah aku siap dibuat, aku akan dihantar ke kedai dengan menggunakan lori. Nampak? Setelah beberapa ketika, ceritakan sikit ya, setelah beberapa ketika, aku pun tiba di kedai peralatan sukan yang dijanjikan. Aku dibawa masuk, lalu diletakkan dengan harga sebanyak RM150. Nampak? Ini cadangan cikgu ya. Yang mana kamu boleh guna pakai dan kamu boleh adjust menggunakan ayat kamu sendiri ya. Lagi bagus kamu guna ayat kamu sendiri. Kita fikir, kita kembangkan sendiri ya mengikut idea kita ya. Okey, baik. Kita tengok perenggan yang ketiga ya. Perenggan yang ketiga tak? Perenggan yang ketiga, isi kedua. Ini dia. Perenggan yang ketiga dipamerkan di sebuah rak. Ini isi penting dia ya. Berkenalan dengan beberapa jenis bola. Setiap hari ada rakan yang dibeli. Maksudnya ada rakan yang dibeli. Dia tengok rakan tapi orang tak ada beli pun dia ya. Jadi dia pun berasa sedih kerana tidak berjaya menarik perhatian pelanggan. Nampak kat situ ya. Kat sini macam mana kita nak kembangkan, cikgu ada idea. Letakkan kemudian ya penanda wacana ya. Kemudian aku terus dibawa untuk dipamerkan di sebuah rak. Nampak ya. Aku sempat berkenalan. Gunakan perkataan aku sempat ya untuk kita sedapkan lagi ayat tu ya. Aku sempat berkenalan dengan beberapa jenis bola seperti apa? Jenama bola apa yang kamu tahu? Cuba letak kat sini. Mungkin Nike, mungkin Puma ya, dan Mizuno. Nampak ya? Aku apa benda lagi ya? Kemudian setiap hari ya, setiap hari ada rakanku. Setiap hari ada antara rakan-rakanku. Setiap hari ada antara rakan-rakanku. Ya. Nampak kat sini ya. Dia cikgu selit-selitkan je ayat tu. Ada antara ayat ni cikgu tambah lagi perkataan ya supaya dia menjadi lebih lengkap dan gramatis ya. Okey, antara mana ya? Setiap hari ada antara rakan-rakanku yang dibeli oleh pelanggan. Aku berasa teruja namun turut berasa sedih. Nampak ni, berasa sedih kerana masih tidak berjaya untuk menarik perhatian pelanggan. Macam itulah cara kamu kembangkan idea, isi tempat kosong dengan isi penting yang dah cikgu bagi ni ya. Kita tengok betul-betul ya, ada antara perkataan ni cikgu tambah lagi tengah-tengah perkataan yang baru ya supaya dia menjadi lebih menarik kita baca ya. Itu nama perkembangan idea ya. Macam sama juga macam perluasan subjek, perluasan predikat sama ya. Lebih kurang supaya kita dapat lengkapkan karangan itu, jelaskan lagi maksud ayat yang kita buat tu. Okey, jelas? Okey, jom kita tengok perenggan yang ketiga ya. Perenggan yang keempat ya, isi ketiga. Okey, akhirnya dibeli seseorang. Maksudnya setelah berapa lama, sebulan menunggu contohnya kan, akhirnya dibeli oleh seseorang ya. Orang tu beli untuk dihadiahkan kepada anaknya yang berusia 12 tahun. Beliau budak tersebut berasa sangat gembira ya kerana aku berasa sangat gembira kerana akhirnya dibeli ya, tetapi pada masa yang sama dia turut berasa sedih kerana terpaksa berpisah dengan rakan-rakan. Untuk perenggannya ni kamu boleh adjust macam ni. Setelah sebulan menunggu, isi tempat kosong, aku tempat kosong. Pastikan berdasarkan isi penting ni ya. Tengok betul-betul. Kali ni kamu kena buat sendiri. Dia membeliku untuk apa?
Kemudian aku aku juga. Kemudian tempat kosong dalam masa yang sama aku berasa sedih tadi tu lah. Berasa sedih kerana terpaksa berpisah dengan rakan. Okey, kamu beri isi, tengok isi penting ni dan cuba lengkapkan karangan ni dengan isi penting yang dah cikgu bagi ni. Perkataan ni yang sama ya, cuma kamu kena susun ya. Kena susun dengan betul ya. Baca balik dah susun, baca balik, tengok kalau betul okey, cun ya. Alright, jom kita tengok perenggan seterusnya. Perenggan yang keempat, Tuan amat menyayangi. Maksudnya tuan dia lah sangat menyayangi dia, sentiasa bawa aku sentiasa dibawa bermain di padang ya bersama rakan-rakan dia. Kemudian tuanku selalu bermain dengan aku pada waktu petang setiap hari. Okey, baik. Kat sini kamu boleh mulakan macam mana yang cikgu mulakan. Bermulalah episod kehidupanku bersama tuanku yang baharu. Kat sini kamu boleh letak nama dia. Letak nama dia. Apa-apa pun. Karim ke, Abu ke kan. Afiq ke, Aminah ke. Ya. Jangan letak nama merepek dah lah ya. Biarlah nama yang betul-betul nama budak berumur 12 tahun ya. Jangan letak Pak Karim nak. Naya Pak Karim ya. Letak nama dia kat sini. Kemudian kamu sambunglah dengan ayat-ayat dia ni. Sambung dia menjagaku dengan baik, aku bla 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 bla. Lepas tu akan denganku bla 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 bla. Isi sendiri berdasarkan isi penting yang dah cikgu bagi. Pause saja, pause, kemudian salin. Lepas tu kamu isi jawapan dia ni. Jawapan ni semua ada kat atas sini, kamu susun je ya. Kemudian baca semula untuk pastikan tak ada yang salah letak ya. Baca betul-betul, fikir senang, mudah dan simple ya. Okey, baik. Kemudian yang terakhir sekali, penutup dia ya. Penutup dia, walaupun sudah setahun berlalu, aku masih digunakan dan dijaga dengan cermat. Bersyukur kerana Tuan sangat mengambil berat. Kemudian cikgu tambah ayat permulaannya, bulan berganti tahun. Bulan berganti tahun ni maksudnya daripada bulan sebulan akhirnya setahun dah berlalu. Ya. Walau sudah setahun berlalu, nampak, aku masih lagi digunakan dan dijaga dengan cermat ya. Kemudian aku apa lagi bla 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 bla. Aku berasa sangat gembira dan berharap dapat terus berkhidmat dengan baik untuk tuanku ya. Nampak? Dekat sini jawapan-jawapan dia semua dah ada kat sini ya. Kalau kamu rasa boleh letak nama kat sini, nama tuan itu tadi, boleh juga letak dekat sini ya. Tengok betul-betul ya, baca ayat dia, kemudian isikan perkataan ataupun ayat yang sesuai di bahagian-bahagian ruang kosong yang telah cikgu sediakan ya. Akhir sekali bila dah siap isi, baca semula untuk semak ya, untuk semak ada tak ayat yang agak pelik ya. Contohnya aku tuan sangat. Macam tak kena kan. Padam balik ya. Isikan yang baru. Alright, baik, itu saja karangan kita pada kali ini, karangan autobiografi. Cikgu harap kamu dapat salin, pause salin dan isikan tempat kosong ni dengan jawapan dia kat atas ni. Cikgu tak ada ubah apa-apa pun perkataan ni, cikgu cuma tambah saja ya. Tambah beberapa perkataan baru di antara dia ni supaya dia jadi ayatnya lengkap ya, perkembangan idea. Okey, itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.